Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Aziz bin Jabat. InsyaAllah hari ini saya akan memulakan pembinaan kami, iaitu kebangkitan dan kegemilangan Daulah Abbasiyah. Tanpa pendahuluan, kita masuk ke pendahuluan. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa kerajaan Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju dengan kaedah penterjemahan naskah asing, terutama yang bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, menjadi pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan hasil dari kebebasan berfikir. Kat sini kita tengok zaman Abbasiyah ni lah yang ramainya lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan Islam dalam berbagai cabang ilmu. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan Empayar Abbasiyah tersebut dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ketika dinasti Abbasiyah inilah Islam ni terkenal di seluruh dunia, maju. Sedangkan ahli sejarah yang sekarang ni pun, ataupun yang sebelum zaman kita, tak pernah nak meragukan dia orang punya jasa, dia orang punya sumbangan dalam memajukan Empayar Abbasiyah itu sendiri. Kerajaan ini dinamakan dengan dinasti Abbasiyah kerana pengasas dan juga pemimpin dalam perintah kerajaan ini terdiri daripada keturunan Sayyidina Abbas, iaitu pakcik kepada Rasulullah SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pada masa inilah masa kejayaan Islam mengalami puncak keemasan. Pada masa itu berbagai kemajuan dalam segala bidang mengalami peningkatan, seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sistem pemerintahan. Dekat sini dinamakan pemulanya Abbasiyah ni lepas mereka dah tumpaskan puak Umayyah. Maksudnya dah kalahkan dinasti Umayyah semua, barulah Abbasiyah ni naik muncul. Kemudian pembentukan dasar kutab. Harus diakui lembaga-lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah terdiri daripada lembaga pendidikan yang sudah lama terbentuk, bahkan sejak zaman kehidupan Rasulullah, maupun lembaga pendidikan hasil pembentukan penguasa Abbasiyah. Kutab misalnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan jauh sebelum itu kutab telah ada di tanah Arab. Sebelum datang Islam tapi belum begitu terkenal dan masyhur. Kutab ni macam kaedah pendidikan ataupun kaedah untuk kita mendidik student ataupun orang-orang yang nak menuntut ilmu pada masa tersebut. Dalam bentuk awalnya, tempat ini hanya berupa ruangan di tempat guru dalam perkembangan. Dia bukan, selain kaedah kita cakap macam tempat nak belajar. Tapi sekarang lebih masyhur kita panggil universiti dan sekolah menengah. Dalam bentuk awalnya, tempat ini hanya berupa ruangan di tempat guru. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin luasnya wilayah pusat Islam dan semakin banyaknya orang yang pandai membaca dan menulis, maka keberadaan ruang di rumah guru ini semakin terasa tidak memadai untuk menampung jumlah anak murid yang semakin banyak. Kondisi ini yang mendorong para guru dan ibu bapa murid untuk mencari tempat belajar yang lebih lapang dan luas untuk ketenteraman anak dalam belajar dan mewujudkan suasana dan persekitaran yang kondusif. Dalam perkembangannya, kutab ini mengalami pergeseran tempat dan fungsinya. Maksudnya banyak berubah tempat lah. Di samping yang diadakan di masjid, terdapat pula diadakan di luar masjid dalam bentuk madrasah dan dapat menampung jumlah pelajar yang lebih ramai. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, kutab menjadi tempat belajar tahap tinggi dan menengah. Tahap tinggi tu macam kita panggil universiti, menengah tu sekolah menengah. Perpustakaan Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah ni orang kata satu sumbangan yang sangat masyhur sebab tu zaman Daulah Abbasiyah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penterjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad, dan Baghdad dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada zaman kegemilangan Islam, the Golden Age of Islam. Kerana sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam, itulah sebabnya K.H.T menyebut bahawa Baghdad sebagai provinsi masyarakat Islam. Baghdad ni macam pusat tumpuan dunia untuk mendalami ilmu pada zaman Abbasiyah. The Golden Age of Islam ni zaman di mana tamadun Islam ni mencapai kemajuan dalam pelbagai ilmu.
ilmu sains, matematik, falak, kedoktoran, semualah banyak. Sebab itulah KHT iaitu seorang ahli profesor dan juga ahli sarjana daripada Lebanon mengakui bahawa Baghdad ni semacam profesor untuk masyarakat Islam ketika itu. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, institusi ini diperluaskan penggunaannya. Baitul Hikmah sudah dimulakan oleh Khalifah Harun al-Rashid untuk menjadi pusat segala kegiatan ilmuwan. Pada era pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, institusi ini bernama Khazanah al-Hikmah atau maksud Khazanah Kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian dan kajian ilmu. Di pusat perlembagaan ini, baik Muslim ataupun orang bukan Muslim bekerja mengalih bahan sastra dan bahasa sebagai naskah kuno dan menyusun pelbagai penjelasan. Banyak karya yang disusun dekat sini. Sebab tu zaman kegemilangannya Baitul Hikmah ni. Tujuan utama didirikan Baitul Hikmah ini adalah untuk mengumpulkan dan menyalin ilmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi awal kemajuan dicapai Islam, iaitu menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada waktu itu pula berkembangnya sasian disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Banyak aktiviti penterjemahan dan salin semula ilmu orang luar, tamadun lain time tu, ke dalam bahasa Arab supaya masyarakat Islam ni lebih senang nak belajar mendalami ilmu tu. Tapi malangnya Baitul Hikmah ini dimusnahkan ketika penaklukan Mongol ke atas kota Baghdad suatu pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang terakhir, iaitu Al-Musta'sim. Dan banyak karya yang dibakar dan banyak karya yang dibuang ke dalam sungai sehingga sungai itu menjadi warna hitam disebabkan dakwat daripada hasil tulisan naskah yang mereka tulis tu. Kemudian sistem wazir. Berbeza dengan kerajaan Umayyah menggunakan sistem setiausaha agung, kerajaan Abbasiyah pula menggunakan sistem yang dinamakan wazir sebagai bantu utama khalifah atau lebih dikenali pada masa sekarang sebagai gelaran Perdana Menteri. Macam penasihat lah. Jawatan ini bermula sejak zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama, iaitu As-Safah. Tapi penggunaannya ketika itu tidaklah begitu terkenal. Bermula sejak zaman pemerintahan Abbasiyah yang kedua, iaitu Al-Mansur, barulah sistem ini diperkenal semula dan diperhebatkan oleh keluarga Barmaki, iaitu Khalid bin Jadi sambung. Keluarga Barmaki ini mempunyai kedudukan, pengaruh dan kekuasaan yang besar dalam pentadbiran Abbasiyah. Mereka juga telah memainkan peranan yang utama dalam bidang ilmu pengetahuan, terutamanya dalam aspek kesastraan. Sebagai misal, Ja'far al-Barmaki yang menjadi wazir kepada Khalifah Harun al-Rashid telah mengasaskan pertumbuhan cerita dongeng atau khayalan yang bertajuk 1001 Malam, yang kemudiannya cerita itu menjadi salah satu kisah cerita dongeng dan khayalan yang terkenal di seluruh dunia. Boleh cari di Google atau di mana-mana berkenaan kisah 1001 Malam yang menarik. Kisah saya baca. Keluarga Barmaki ini bukanlah keturunan Arab, sebaliknya mereka keturunan Parsi, dan mulai saat inilah sistem pelantikan pentadbiran diberi kepada orang-orang yang bukan keturunan Arab dalam kerajaan Abbasiyah, terutamanya dalam bidang wizarah, iaitu kementerian ini. Akhir sekali, aktiviti penterjemahan. Usaha penterjemahan karya ilmiah dijalankan oleh akademi ini terjadi suatu dikepalai atau diketuai oleh Hunain bin Ishaq, iaitu seseorang yang beragama Kristian yang pandai bahasa Arab dan Yunani. Dia memperkenalkan metod penterjemahan baru, iaitu menterjemahkan secara perkataan menyeluruh, bukan menterjemahkan secara satu persatu. Hal ini agar dapat memperoleh ketepatan hasil benda atau bahan yang diterjemah itu. Tak adalah dia satu perkataan ni dia maksudnya dekat sini ayat, satu ayat senang. Bila kita translate, terjemah satu-satu perkataan, dia akan membawa maksud yang lain sebenarnya. Sebab satu perkataan lain bila kita susun jadi satu kalimah atau satu ayat, dia macam tak kena. Hunain juga menggunakan metod penterjemahan dengan membandingkan beberapa naskah untuk diperbandingkan. Hunain berhasil menterjemah buku-buku dalam bahasa Arab seperti buku kedoktoran yang dikarang oleh Paulus Al-Aghani. Paulus Al-Aghani ni
ahli macam ahli falsafah atau sarjana tadi. Suatu zaman tamadun Greek dulu, ya tamadun Yunani dahulu. Dengan bantuan para penterjemah dari Baitul Hikmah ini juga, beliau berhasil menterjemahkan kitab Republik dari Plato, kitab kategori, metafizik dan juga Magna Moralia daripada Aristotle. Aristotle ni adalah anak didik kepada Plato. Plato ni pula anak didik kepada Socrates. Itu saja berkenaan kebangkitan dan kegemilangan Daulah Abbasiyah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syahim Matusin, memegang nombor metrik 052216. Hari ini saya akan meneruskan pembentakan daripada sahabat saya iaitu Taufik Azri, iaitu bertajuk Kejatuhan Kerajaan Abbasiyah. Okay. Yang pertama ialah punca atau iaitu masalah dalaman. Pihak pembesar lebih mengutamakan hal peribadi dan membuat pekerjaan dengan sesuka hati tanpa melakukannya dengan sepenuh hati. Perkara ini adalah antara punca yang telah menjatuhkan kerajaan Abbasiyah. Yang kedua ialah lalai dengan jawatan yang telah disandang atau diduki. Seterusnya, keluasan tanah jajahan telah membuatkan kerajaan Abbasiyah susah untuk melakukan pengawalan ataupun penjagaan secara berkualiti, hingga setiap tanah jajahan itu tidak mempunyai ketenteraan ataupun penjaga ataupun pengawal yang mencukupi. Seterusnya ialah menyukarkan kawasan tanah jajahan untuk berkomunikasi dengan pusat pemerintahan. Sekiranya wujud ataupun terdapat masalah yang tidak diingini wujud ataupun penyerangan ataupun penaklukan daripada kerajaan lain. Seterusnya ialah pengaruh keturunan Turki juga semakin kuat yang menyebabkan golongan puak ataupun orang-orang Arab merasa cemburu di atas posisi ataupun kedudukan orang-orang Turki. Yang akhir sekali ialah pembesar melakukan rasuah dalam tugas mereka yang menyebabkan wujudnya masalah kejujuran dalam melakukan tugas mereka. Hal ini menyebabkan dengan mudahnya jatuhnya kerajaan Abbasiyah. Yang kedua ialah masalah luaran. Masalah luaran yang berlaku iaitu Perang Salib. Perang Salib bermula pada kurun yang ke-11. Ianya adalah merupakan suatu ekspedisi ataupun pergerakan ketenteraan yang telah dijalankan oleh negara-negara Kristian di Eropah. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk mengambil semula Baitul Maqdis dan untuk menawan semula wilayah yang pada dahulunya milik Kristian. Seterusnya ialah kelemahan yang paling jelas sewaktu Perang Salib ini ialah para amir dari pelbagai wilayah sering bertelagah ataupun bergaduh sesama mereka dan tidak mempunyai kesepakatan dalam pelbagai aspek, terutamanya untuk menentang musuh iaitu orang Kristian tersebutlah. Seterusnya ialah setelah 4 tahun berlalu, ianya menjadi kenyataan, iaitu Perang Salib telah berlaku dan mereka telah berjaya mengambil kembali ataupun menakluk kembali wilayah Jerusalem dan menubuhkan negeri di Palestina, Lebanon dan Anatolia. Masyarakat Islam pada masa tersebut merasa marah dan kecewa terhadap golongan pemimpin yang masih bertelagah walaupun telah dijajah oleh pihak Kristian. Mereka sepatutnya bersatu kerana mereka mempunyai agama yang sama.
Okay, yang kedua ialah Perang Mongol. Perang Mongol ini adalah perang yang merupakan perang yang meruntuhkan kerajaan Abbasiyah secara penuh, kerana mereka telah berjaya memasuki kota Baghdad yang merupakan kota terakhir pada ketika itu, kota yang diduduki oleh kerajaan Abbasiyah. Kebiasaan buruk yang telah dilakukan oleh khalifah pada dinasti Abbasiyah masih dilakukan oleh mereka yang bergaya hidup mewah, yang serta-merta menumpulkan kewibawaan mereka. Di sini mereka semakin kurang bertanggungjawab tentang kerajaan Abbasiyah ini, yang pada ketika itu Al-Muta'shim bertahta. Hulagu Khan telah menguasai hampir seluruh Persia. Persaingan antara orang Turki yang Sunni, iaitu Sunnah wal Jamaah, dengan Persia yang Syiah belum menemui penyelesaian. Hulagu Khan telah menggunakan taktik, iaitu dengan melakukan pengepungan terhadap kota Baghdad selama 40 hari 40 malam. Para bangsawan daripada kota Baghdad mulai keluar menemui Hulagu Khan untuk berunding kerana mereka tidak tahan dikepung. Hulagu Khan juga mengundang ahli pejabat istana dan khalifah, dan tidak lama selepas itu mereka datang, mereka telah dibunuh. Perkara ini sepatutnya dapat dihalang, iaitu penaklukan daripada kerajaan Mongol, sekiranya kerajaan Abbasiyah ketika itu bersatu dalam menentang ataupun menghalang kedatangan tentera Mongol. Dengan jatuhnya kota Baghdad ini ke tangan tentera Mongol, maka berakhirlah zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah sebelum ia dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada kemudiannya menubuhkan kerajaan Ayyubiyah. Penutup daripada kejatuhan ataupun keseluruhan video ini ialah pemerintahan Daulah Abbasiyah ataupun kerajaan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya dapat diimbas kembali pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat telah dialami pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, iaitu pada 786 sehingga 809 Masihi, dan putranya Al-Ma'mun pada 813 sehingga 833 Masihi. Kerajaan Abbasiyah telah menunjukkan betapa banyaknya kerajaan ini yang melahirkan ramai tokoh-tokoh para Islam dan intelektual yang terkenal sehingga sekarang. Kerajaan Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkondisikan kembali kepimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan serta mengembangkan budaya Timur Tengah, iaitu budaya yang baik, sopan santun, budi pekerti. Akhir sekali, agama Islam ataupun keindahan Islam ini telah menarik minat ramai musuh-musuh untuk memeluk agama Islam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.